صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي ادخلني مدخل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan yang kita dirikan, zikir yang kita lapaskan, dan juga doa yang kita panjatkan, ianya akan dikabulkan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa'alal muridi an yajtahida fi hifzi qalbihi, dan hendaklah ke atas setiap murid itu an yajtahida, dia bersungguh-sungguh fi hifzi qalbihi, di dalam menjaga hati. Tuan-tuan, kita nak kena jaga hati ini daripada minat wasawisi, adalah daripada was-was. Tuan-tuan, was-was adalah bisikan daripada syaitan. Dan tahu was-was ni Nabi SAW ajak kepada kita supaya ianya tidak dilayan. Ni was-was. Kerana apabila was-was dilayan, maka syaitan dia akan lebih berleluasa di dalam menguasai manusia. Kerana tu Nabi SAW sebut, kalaulah pada waktu kita mendirikan sembahyang
Kemudian tiba-tiba kita berasa macam kita mengeluarkan angin. Tuan-tuan, Nabi kata, selama mana tidak ada bukti, selama mana tidak ada bau yang kita boleh hidup, tuan-tuan, Nabi kata, maka teruskan solat kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, maknanya di sini Nabi nak sampaikan pada kita, was-was daripada syaitan maka jangan dilayan. Kemudian Nabi sebut lagi, kalau ketika kita mendirikan sembahyang tiba-tiba terasa macam ada air kencing yang keluar, Nabi kata, kalaulah tidak ada bukti, hanya setakat rasa sahaja, bukti tak ada, tuan-tuan, maka Nabi kata teruskan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, Nabi SAW ajak macam ni kenapa? Nabi nak suruh apa-apa was-was yang mai kepada hati seseorang Muslim, maka jangan dilayan. Kenapa? Kerana dia bisikkan daripada syaitan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kata, bila ianya daripada syaitan, tuan-tuan, syaitan ni kita kena jadikan dia musuh yang besar kepada kita. Sebab itu jangan berkawan dengan syaitan, jangan berkawan dengan jin. Ada orang yang dia mengambil khidmat daripada jin, daripada syaitan untuk kepentingan diri dia. Tuan-tuan, siapa-siapa yang mengambil jin dan syaitan sebagai penolong dia, tuan-tuan, maka orang ni dia telah pun berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, kalau syaitan ni fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah. Bila dengan syaitan, syaitan kita mesti kena jadikan dia musuh yang amat ketat. Tuan-tuan, tiba-tiba ada orang yang dia mengambil khidmat daripada syaitan dan juga jin ini. Tuan-tuan, dia telah pun menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala amalan-amalan yang dia lakukan sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan menjadi budak-budaknya syaitan dan jin tersebut. Dan tuan, maka kerana tu dengan syaitan kita kena jadikan dia musuh yang ketat pada kita. Kerana tu kata Imam Al-Haddad, jaga hati kita minal wasawisi, daripada segala waswas syaitan dan jin, wal afat, dan juga segala keburukan, wal khawatirir raddiyah, dan demikian juga jangan ada terlintas dalam hati kita lintasan yang tidak elok. Tuan-tuan, maka bila kita tak mau benda-benda ni masuk dalam hati kita, tuan-tuan, kita dah sebut sebelum ni, titik tolak baik buruk seseorang adalah berdasarkan kepada hati dia. Sehingga Nabi SAW kata, iza saluhat saluhat jasadu kulluh, bila baiknya hati tersebut, baik seluruh anggota tubuh badan dia. Wa idza fasadat, dan apabila buruk, fasadat jasadu kullu, maka buruklah semua sekali tubuh badan dia. Tuan-tuan, kita dah cerita sebelum ni, Sayyidina Umar adalah orang yang paling ditakuti oleh orang Islam pada masa tu. Bahkan bila dibuat mesyuarat,
siapa yang akan membunuh Nabi SAW, maka Sayyidina Umar pernah mengangkat tangan, dan dialah orang yang menawarkan diri dia untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, kira kalau berperang dengan Nabi ni, dia merupakan satu benda yang besar. Jangan kata perang dengan Nabi, berperang dengan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala pun ianya merupakan satu benda yang amat besar. Ini kan pula dengan Nabi, dengan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tapi Sayyidina Umar ni, dia telah berubah 100%, sehingga dia diiktiraf oleh Nabi SAW. Kalau ada lagi Nabi selepas wafat Rasulullah, orang yang layak menjadi Nabi adalah Sayyidina Umar. Tuan, ni orang paling cengeng. Ni orang yang paling jahat pada zaman jahiliyah dia. Tapi macam mana boleh berubah 100%? Bahkan Sayyidina Umar ni, pada dua alur mata dia ni, tuan-tuan, pada mata Sayyidina Umar ada dua alur yang berwarna hitam. Sebab tu Sayyidina Umar, dia digelar sebagai Aba Hafsin. Dan Aba Hafsin ni maknanya adalah bapa kepada singa. Dan tuan, ni kerana mata Sayyidina Umar ni, dia ada dua alur berwarna hitam macam mata singa. Tuan-tuan, pasal apa mata Sayyidina Umar jadi lagu tu? Kerana hampir pada setiap malam Sayyidina Umar akan menangis. Sayyidina Umar dia menangis dalam bacaan Quran dia, dalam munajat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar jugalah antara sahabat yang paling lambat membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kalau dia baca Quran sampai kepada ayat nikmat, maka dia bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan, nanti dia teriak, dia bersyukur dengan Allah. Bila sampai kepada ayat azab, tuan-tuan, Sayyidina Umar kadang-kadang jatuh pingsan. Ni Umar lah tuan. Selepas dia mendapat iman, setelah daripada mana disucikan hati dia, tuan-tuan, dia menjadi sehebat-hebat manusia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ni, bila dia buat apa-apa, hati dia mudah tersentuh. Ni orang yang dipilih oleh Allah. Tuan-tuan, contoh bila dia pi umrah misalnya. Tuan-tuan, bila dia pi umrah ni kerja dia ibadat je dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bukan setakat tu. Bila dia balik daripada umrah, dia masih lagi meneruskan ibadat-ibadat yang dia lakukan di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dan tuan, dia masih dalam keadaan beribadat kepada Allah. Dan tuan, orang yang pergi umrah ni, kadang-kadang dia sembahyang, bila tok imam baca panjang, tak ada apa bagi dia. Dan tuan, dia duk berasa Allah sedapnya tok imam tu baca. Dan tuan, syahdunya rasa salat di Masjidil Haram. Dan tuan, bila dia balik semula ke tanah air dia, perasaan tu tak hilang. Dan tuan, ni adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana penyucian hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka Sayyidina Umar daripada seburuk-buruk orang. Dan tuan, pasal apa dia buruk pada zaman jahiliyah ni? Kerana hati masih lagi dalam keadaan
menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak di-Isra', nak diperjalankan oleh Allah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak di-Mi'rajkan, maknanya nak dinaikkan oleh Allah ke langit. Dan tuan, benda yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembedahan dada Nabi. Dan tuan, bila belah dada ni, maka dikeluarkan segala kekotoran-kekotoran daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, dikeluarkan kekotoran dekat sini bukan bermakna dada Nabi ataupun hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kotor, bukan dia. Dan tuan, tetapi kerana nak dimasukkan dengan hikmah, nak ditambahkan lagi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Nabi ni hati dia tak ada kerosakan. Dan tuan, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak berlumuran dengan dosa kepada Allah. Dan tuan, jadi disucikan hati Nabi ni kerana menambahkan lagi kemuliaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, kemudian nak tunjuk kepada kita, orang yang nak pi jauh, dia nak berjalan kepada Allah. Dan tuan, Isra' Mi'raj ni dia ada macam-macam pengajaran di dalam peristiwa tersebut. Dia bukan hanya sekadar peristiwa pelik, perjalanan daripada Mekah pi ke Madinah, pi ke Palestin, kemudian daripada Palestin naik pula ke langit. Bukan setakat itu. Dan tuan, bahkan disebut oleh ulama, siapa-siapa yang nak pi jauh, siapa-siapa yang nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang nak dapatkan kedudukan istimewa pada sisi Allah, dan tuan, dia perlu melakukan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang hati ni. Dan tuan, orang yang nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pun, dia mesti kena berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati dia tak ada apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun, kata Allah. Kamu akan sampai pada satu hari yang mana pada hari tersebut anak dan juga harta benda tidak memberikan apa-apa manfaat, kata Allah. Dan tuan, semua kita ni akan pi pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Imran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh pasti akan merasai kematian. Dan tuan, bila dia mati, dia tak mati macam binatang. Kalau dia mati, dia tak mati begitu sahaja. Allah Subhanahu wa taala kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang kamu lakukan Allah akan balas, Allah akan sempurnakan bila mana datangnya hari kiamat, kata Allah. Dan tuan, semua kita ni akan pi hari tersebut. Sebab tu ada dua penyakit. Dan tuan, penyakit ni tak ada obat dan semua orang pasti kena. Dan tuan, pertama kata ulama, iaitulah penyakit tua. Dan tuan, tak ada orang yang dia makin hari dia makin muda, tak ada. Yang adanya adalah orang yang semakin hari dia semakin tua dah. Dan tuan, ni realiti yang berlaku dekat kita. Dulu kita kanak-kanak. Dan tuan, dulu ni kita orang muda, tapi sekarang ni kita dah berubah dah.
kita adalah orang tua pada hari ini. Tuan-tuan, maka penyakit tua semua orang akan kena. Yang kedua kata ulama, iaitulah kematian. Semua orang akan kena kematian ni. Tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala dia kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan sampai hari yang mana harta dan anak penak tak berikan manfaat. Tuan-tuan, apa yang memberikan manfaat pada hari akhirat besok? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali dia datang kepada Allah dalam keadaan dia membawa hati yang sejahtera, kata Allah. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia mai kepada Allah dalam keadaan hati telah disucikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wal yuqim ala babi qalbihi hajiban, dia kata, maka hendaklah dia menjadikan pada pintu hatinya hajiban, iaitulah penghalang, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan tuan, penghalang apa dia ni? Dan tuan, kita nak halang, nak buat pagar pada hati kita ni. Dan tuan, dia kata apa? Minal muraqabah, iaitulah dia kena buat dinding dalam hati dia. Minal muraqabah, iaitulah daripada muraqabah. Dan tuan, muraqabah ni apa dia? Dia merasa bahawa dia senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu ada sahabat Nabi SAW, bila mana disuruh dia buang darah bekam Nabi SAW. Dan tuan, bila disuruh buang, maka sahabat ni pun bawa pergi tengah padang pasir, dia tak buang. Dan tuan, dia pergi bawa ke mana-mana sahaja, dia bawa darah Nabi ni nak dibuang, dia tak buang. Akhirnya apa yang berlaku? Dia buka bekas darah Nabi ni, kemudian dia pergi minum, telan darah Nabi SAW. Dan tuan, kita jangan telan darah orang lain. Yang ni darah Nabi SAW ada khususiat dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Khususiyatir Rasul. Dan tuan, Nabi SAW sekurang-kurangnya ada 1000 khususiat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan tuan, antaranya adalah darah Nabi SAW. Dan tuan, darah ni bila sahabat dia pergi telan, dia datang jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi tanya, kamu dah buang darah aku tadi ni? Dan tuan, sahabat ni dia menunjukkan dia punya perut dia. Dan tuan, mengisyaratkan bahawa darah bekam Nabi dia dah telan dah. Dan tuan, apa kata Nabi SAW? Kamu tidak akan dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni kata darah Nabi ni dia ada khususiat. Dia bukan berlaku kepada darah-darah orang lain. Orang lain tak ada khasiat. Darah Nabi SAW saja. Dan tuan, ditanya pada sahabat ni, pasal apa tak buang darah ni? Dan tuan, sahabat ni tengok. Dan tuan, ni orang yang ada rasa muraqabah. Dia senantiasa diperhatikan oleh Allah. Dan tuan, kita tak ada perasaan ni. Kadang-kadang kita boleh pi bohong orang. Kadang-kadang kita boleh cakap benda merapu. Dan tuan, kadang-kadang kita tak segan silu. Ambil hak orang, kemudian tak beradab dalam majlis mulia. Dan tuan, ni pasal apa berlaku macam ni? Kerana dia tak merasakan muraqabah.
Allah Subhanahu wa taala itu memandang kepada diri dia. Tuan-tuan tengok sahabat ni, no. Sahabat ni bila ditanya pasal apa darah aku tak dibuang. Tuan-tuan, sahabat ni kata apa, ya Rasulullah, macam mana aku nak buang? Kamu amanahkan supaya dia dibuang di tempat yang tak ada siapa pun boleh melihatnya. Tuan-tuan, sahabat ni kata apa, ya Rasulullah, semua tempat aku pergi ni berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda ni kita tak boleh buat-buat. Nah. Sebab itu masalah tasawuf dia adalah masalah zauqiyah. Dia adalah masalah rasa seseorang. Sehinggalah kata ulama, man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak pernah mengetahui. Tuan-tuan, sebab tu sahabat ni bila Nabi tanya pasal apa tak buang darah aku, tuan-tuan, dia jawab, aku merasakan semua tempat aku diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kata pengarang pada kitab ni, hendaklah kita jadikan pada hati kita ni hajiban minal muraqabah. Kena ada penghalang. Tuan-tuan, penghalang apa? Muraqabah. Tuan-tuan, dia duk berasa yang dia diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang ni senantiasa dalam keadaan dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kita belajar benda ni daripada sembahyang kita. Tuan-tuan, sembahyang yang kita dirikan ni, dia bukan hanya setakat perbuatan biasa. Tuan-tuan, ada orang yang dianggap sembahyang ni adalah perbuatan biasa sahaja. Mula daripada takbir, kemudian sampailah kepada salam, lepas tu habis. Tuan-tuan, disebut di dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salah. Tuan-tuan, kata ulama, bermula daripada takbir, kita diajak oleh Allah supaya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena ambil perhatian sikit, no. Berkenaan dengan Isra' Mi'raj ni, dia ada satu perintah yang besar. Tuan-tuan, perintah tersebut adalah perintah sembahyang. Tuan-tuan, perintah-perintah yang lain bila nak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melalui daripada perantaraan Sayyiduna Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, Jibril yang bawa mai semua perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk perintah sembahyang ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dengan zat dia sendiri, dia memberikan perintah sembahyang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kata ulama bahawa sembahyang ni merupakan perintah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mula daripada takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, pengarang pada kitab ni Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, masa dia mendirikan sembahyang, tuan-tuan, bila dia angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tuan-tuan, mihrab yang ada dekat depan dia runtuh. Tuan-tuan, runtuh mihrab yang ada dekat depan dia. Tuan-tuan, sebab itu nanti insya-Allah esok satu hari bulan 3, tuan-tuan, kata sempadan negara kita dibuka. Jadi ada orang dia dah plan dah. Dia plan dia nak pi apa jalan manakah untuk senang-senangkan hati. Tuan-tuan, kalau ada duit, pilah tempat-tempat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pilah tempat-tempat, melanconglah tempat-tempat ilmiah,
contoh macam di Mesir, tengok Al-Azhar macam mana. Tuan-tuan, pilah ke kota Hadramaut di Yaman. Tuan-tuan, tengok orang dekat sana macam mana dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dekat kota Tarim ada satu masjid, Masjid Imamul Haddad. Tuan-tuan, dekat masjid tu ada kesan masjid yang asal di Al-Hawi. Tuan-tuan, dekat masjid tu lah dikatakan Imamul Haddad masa dia angkat takbir, runtuh mihrab yang ada kat depan dia. Tuan-tuan, saya bukan nak suruh tuan-tuan pi coba balik rumah sat lagi ataupun mayang sat lagi. Dia cari mana-mana dinding, dia cari mana-mana tiang, dia pi semayang dengan harapan runtuh masjid ni. Tuan-tuan, bukan itu tujuan dia. Tapi kita nak tengok dekat sini macam mana kualitinya sebutan Allahu Akbar yang disebut oleh pengarang pada kitab ni, dan nak menunjukkan betapa besarnya perintah sembahyang tersebut. Tuan-tuan, sembahyang dia bukan perbuatan biasa. Dia adalah perbuatan yang melambangkan kehambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kata ulama, di dalam takbiratul ihram saja pun, tuan-tuan, kita diajak supaya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu namanya takbir. Tuan-tuan, takbir ni makna apa? Tuan-tuan, takbir ihram, apa dia makna takbiratul ihram? Tuan-tuan, makna takbiratul ihram adalah membesarkan Allah. Dan bila dia dah takbiratul ihram, dia haram melakukan perkara-perkara yang biasa dia lakukan di luar daripada sembahyang. Tuan-tuan, tujuannya apa? Untuk mengajak hati kita supaya membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka dia kata wal yuqim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati. Hendaklah dia bina dalam hati dia penghalang. Dan penghalang itu pula minal muraqabah. Dia rasakan dalam hati dia pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamna'uha minad dukhul ilaihi. Yang mana dengan penghalang tersebut menghalang daripada memasuki hatinya segala keburukan. Tuan-tuan, hati ni bila mana dia dimasuki dengan keburukan, tuan-tuan tengok kata Imamul Haddad, in dakhalathu afsadathu. Bila mana dia dimasuki dengan kejahatan, maka dia merosakkan hati tersebut. Tuan-tuan, hati ni bila mana dia rosak, bila mana dia diturunkan dengan penyakit. Tuan-tuan, kata Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Tuan-tuan, kata ulama, kalaulah hati seseorang itu rosak, maka kadang-kadang dia tak perasan yang dia sedang melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, tuan-tuan, bahaya benda ni. Bila mana dia buat satu perkara yang Tuhan benci, tapi dia berasa macam benda ni mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang yang macam ni bukan boleh tegur. Bila kita tegak dia, mula dia kata apa? Dia kata kobok macam-macam. No. Bila tegak orang hak yang macam ni, dia duk berasa dia lebih betul daripada orang. Tuan-tuan, benda ni disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa bahawa mereka melakukan kebaikan, tetapi sebenarnya mereka melakukan benda
yang dimurkai oleh Allah. Tuan-tuan tengok macam Namrus. Namrus ni bila mana dia berdialog dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihissalam dia kata kepada Namrus, Namrus, sesungguhnya Tuhan kami mematikan dan juga menghidupkan. Tuan-tuan, ni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia kata kepada Namrus, wahai Namrus, Tuhan kami menghidupkan dan mematikan. Tuan-tuan, Namrus ni dia kata apa? Wahai Ibrahim, aku juga mematikan dan aku juga menghidupkan. Tuan-tuan, maka dia buat macam mana? Dia pi panggil dua orang dia punya pengikut dia. Tuan-tuan, satu orang dibunuh dan satu lagi dibiarkan hidup. Lalu Namrus kata, wahai Ibrahim, kamu tengok tu. Seorang aku dah bunuh, seorang lagi aku biarkan dia hidup. Maka aku juga menghidupkan dan aku juga mematikan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dia menghidupkan orang yang dah mati. Faham tak? Faham tak? Tuan-tuan, pernah bila mana burung ni, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia minta dengan Allah Ta'ala nak tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, kamu ambil satu burung, belah dia, kamu letakkan tempat yang jauh dalam keadaan terpisah. Tuan-tuan, bila diletakkan di tempat yang terpisah, akhirnya burung ni dipanggil semula oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia hidup semula sebagaimana sebelum dia dipotong. Tuan-tuan, ni yang kata Allah menghidupkan dan dialah yang mematikan. Tuan-tuan, tapi Namrus dia tak perasan benda tu. Dia pi panggil dua orang, satu dia pi bunuh, dia tak hidupkan pun yang dia bunuh ni. Tuan-tuan, dia biarkan satu orang ni dibiarkan hidup, maka dia kata dia menghidupkan. Tuan-tuan, dia tak perasan dia dah melakukan satu benda yang salah, satu benda yang orang tak mau pun benda tu, tapi dia memikirkan bahawa itulah benda yang sangat baik dan tepat. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka melakukan kebaikan, padahal mereka melakukan benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang bila masuk ke dalam hati dia penyakit hati, tuan-tuan, dia tak perasan dia melakukan benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dia kata lagi, wa ya'suru ba'da dzalika ikhrajuha minhu, dan sangat sukar selepas daripada itu ikhrajuha minhu, untuk mengeluarkan keburukan itu daripada hatinya. Tuan-tuan, keburukan ni bila mana dia dah menapak di dalam hati seseorang manusia, tuan-tuan, dia nak keluar daripada hawa nafsu dia payah. Tuan-tuan, sebab itu kata Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, Imam Busiri kata, bila mana hawa nafsumu kamu layan dia dan kamu besarkan hawa nafsumu, maka kamu akan tengok satu tahap nanti dia payah dan sukar untuk ditinggalkan. Tuan-tuan, bila mana nafsu ni kita besarkan dia, bila mana kita layan dia, tuan-tuan, satu masa nanti dia akan jadi sukar untuk meninggalkan perkara maksiat tersebut. Tuan-tuan, bila dah payah nak tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Tuan, dia akan hidup dalam keadaan dia senantiasa melakukan dosa kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ada manusia ulaika humul fasiqun, kata Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Dan fasik ni siapa dia? Orang yang senantiasa dalam keadaan melakukan perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasal apa dia senantiasa dalam melakukan dosa? Kerana benda ni. Wa ya'suru ba'da zalika, selepas daripada itu, maknanya selepas daripada dimasuki dengan perkara yang tidak elok dalam hati dia, ikhrajuha minhu, maka nak mengeluarkannya amat-amat payah, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Wal yubaligh, maka hendaklah fi tanqiyati qalbihi, maka hendaklah seseorang itu, kata Imam Al-Haddad, tanqiyati qalbi, dia benar-benar di dalam menyucikan jiwanya. Tuan, ini kita sambung nantilah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang senantiasa makmur dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa hidup dengan hidayah, yakni petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.